Macam mana plastik boleh jadi sampah bersih? Istilah sampah bersih yang baru-baru ini disebut oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, membuat ramai netizen senyum sumbing. Ramai yang tidak tahu bahawa wujud sampah bersih. Selama ini kita diberitahu sampah sifatnya tidak bersih. Kerana itu ia digelar sampah. Kalian juga akan membuangnya. Namun, ia mungkin kembali ke rumah kalian dalam bentuk lain setelah diproses atau dikitar semula bergantung kepada kategori bahan tersebut. Tetapi istilah sampah bersih, pernahkah kalian mendengarnya? Carian Jom Channel di internet gagal menemukan sampah bersih. Yang ada hanya bagaimana hendak membersihkan sampah. Kesimpulannya, tiada sampah bersih. Ingat lagi tak? Ketika Yeo Bee Yin memegang jawatan sebagai Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, beliau menggelarkan pengimport bahan sisa plastik yang dilarang sebagai pengkhianat negara. Setiap kontena perlu ada penerimanya di sini yang memainkan peranan. Jika tidak, ia tidak akan dapat dieksport ke sini. Dan ia sebabnya saya katakan mereka ini adalah pengkhianat negara, kata Bee Yin pada Mei 2019. Antara negara-negara pengeksport sampah ke Malaysia yang dilihat pada kontena yang mengandungi sisa plastik tercemar di Pelabuhan Westport ketika itu termasuk Sepanyol, Australia, Amerika Syarikat, Kanada, Arab Saudi, Jepun, China dan Bangladesh. Ya tuan-tuan, China dan Bangladesh pun membuang sampah mereka di negara kita. Bee Yin berusaha menghantar semua bahan plastik tersebut kira-kira 3,000 tan metrik kembali ke negara asal selepas pemeriksaan rapi. Itulah yang sewajarnya dilakukan oleh menteri yang bijak dan kompeten dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Kini kita sudah ada kementerian yang khusus untuk menjaga alam sekitar. Tiba-tiba rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenyataan Tuan Ibrahim bahawa 2 buah kontena yang tiba di Pelabuhan Klang pada 27 Mac lalu dari Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik jenis polietilena yang bersih. Polietilena merupakan satu bahan termoplastik yang dibuat oleh industri kimia dan digunakan dengan banyaknya di dalam produk pembungkusan makanan seperti botol minuman. Menurut laman web berkaitan alam sekitar EcoWatch, plastik iaitu polyethylene terephthalate PET atau PETE dan HD polyethylene HDPE bukan hanya buruk untuk alam sekitar tetapi berpotensi menjadi toksik bagi manusia. Demikian yang berlaku apabila kluster pengkhianat dan kluster katak dilantik menjadi menteri, timbalan menteri dan duta-duta khas bertaraf menteri yang entah apa yang mereka lakukan sejak setahun yang lalu. Ia dikenali sebagai plastik sekali pakai dan boleh meletup atau mengeluarkan sisa cecair toksik apabila terdedah kepada UV dan kepanasan yang berpanjangan. EcoWash menyenaraikan bahan PET, polyethylene terephthalate, teratas sebagai bahan paling berbahaya. Bagaimanapun, ia dikatakan plastik yang selamat kerana tidak mengandungi BPA, bisphenol A, satu bahan kimia yang ditambah kepada kebanyakan produk komersial termasuk bekas makanan dan produk kebersihan. Namun pada hakikatnya, plastik yang tidak ditambah BPA mungkin mengandungi bisphenol S ataupun bisphenol F. Kedua-dua bahan ini juga toksik dan boleh meresap ke dalam sel-sel di tubuh manusia. Ia mendatangkan penyakit seperti muntah, cerit-berit dan ulcer perut. Nah, sebab itu kita menolak kemasukan plastik dari negara-negara luar, tidak kira sama ada memiliki lesen atau secara haram. Justru amat menghairankan apabila Tuan Ibrahim berkata sisa plastik tersebut adalah bersih, homogenes dan memenuhi kriteria seperti mana yang telah disyaratkan dalam lesen import sisa plastik Approved Permit kepada pengimport. Katanya perkara itu disahkan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN. Tuan Ibrahim berkata selaku Competent Authority iaitu pihak bertanggungjawab terhadap Convention Basel, JAS mengesahkan bahawa sisa plastik tersebut mematuhi kriteria B3011 Convention Basel. Pengimportan sisa plastik B3011 ini tidak memerlukan prosedur Prior Informed Consent PIC dan notifikasi daripada negara pengeksport, katanya. Adalah amat mengecewakan apabila Malaysia masih mengimport sampah plastik seolah-olah tidak cukup lagi plastik yang dibuang bertaburan di merata tempat. Siapa pun tak mahu kerana bahan buangan itu adalah sampah. Justru, Jom Channel membawa ke hadapan Tuan Ibrahim soalan ini. Sejak bila sampah jadi bersih?